Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang ini untuk merakamkan ceramah yang bertajuk Malam Nisfu Sya'ban, kelebihan Malam Nisfu Sya'ban. Diucapkan terima kasih kepada Puan Siti Anidah binti Kamsir selaku pensyarah Bahasa Melayu Kontekstual MPU 2042D yang telah mengamanahkan ataupun telah memberi tugasan ini kepada saya. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Utamanya mohon maaf kerana pengantaran video ini yang agak terlambat daripada waktu yang sepatutnya, kerana atas kekangan-kekangan tugas-tugasan yang lain yang terpaksa diselesaikan dalam jangka masa yang terdekat ini. Baiklah, apa persoalan yang hendak dalam ceramah ini ialah apakah status hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban atau yang kita lebih kenal dengan malam pertengahan bulan Sya'ban, dan juga amalan yang berkaitan dengannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah merupakan di antara bulan yang agung dalam syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadah pada bulan ini dan disunatkan bagi kita untuk mempertingkatkan amalan dan ibadah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis sahih. Di samping itu juga terdapat beberapa hadis yang menceritakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa jalur. Antaranya melalui jalur Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu an, Abu Ta'labah radhiyallahu an, Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Bakar radhiyallahu an. Matan hadis. Di sini didatangkan beberapa matan hadis yang berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yattali' fi lailatin nisf min Sya'banu fayaghfiru li jami'i khulqihi illa li musyriki aw musyahin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Ini adalah di dalam riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-1380. Imam Al-Zanabi pula mengatakan hadis ini adalah dhaif disebabkan terdapat pada sanadnya Ibnu Layyah. Ini boleh dilihat di dalam Takhis Al-Ilal Al-Mataniyah 184. Seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yanzilu lailatun nisfu min Sya'bana ila sama'id dunya fayaghfiru la aksaru min adadi sya'ra ghanama qalb." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawal.
ini adalah sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-670. Al-Aini mengatakan hukum hadis ini adalah muqati'. Ini boleh dilihat di dalam Umdah Al-Qari 11.116. Seterusnya daripada Abu Ta'labah radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfu min Sya'bani tala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'min wa yumli lil kafirin wa yad'u ahlal ji'di bihaitihim hatta yad'u yadwa." Yang bermaksud, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang yang beriman serta mengabaikan orang yang kufur dan membiarkan orang yang dengki dengan dengki sedengkinya sehingga mereka itu meninggalkannya. Syu'aib Al-Aman, hadis yang ke-3551. Ibnu Jauzi mengatakan bahawa hukum hadis ini adalah tidak sahih. Ini dapat dilihat di dalam Al-Ilal Al-Mutanihiyah 2560. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatun nisf min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa li asnaini musyahini wasatili nafs." Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan hamba-Nya kecuali dua golongan, iaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Riwayat Ahmad, hadis yang ke-6353. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lain, iaitu salah satu daripada ciri hadis dhaif. Ini dapat dilihat di dalam Al-Zawajir an Al-Itiraf Al-Khabir 243. Manakala Ahmad Syakir mengatakan sanadnya adalah sahih. Ini dilihat daripada Musnad Ahmad 10.127. Okey, hadis yang seterusnya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bani fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin." Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Sebagaimana di dalam Sahih Ibnu Hibban, hadis yang ke-5665. Seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'bani yaghfirullahu li ibadihi illa li musyriki aw musyahin." Yang bermaksud, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba-Nya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Ini sebagaimana Majma' Al-Zawaid 868. Imam As-Sakawi menyatakan bahawa perawi-perawinya tidak ada dipertikaikan. Ini boleh dilihat di dalam Al-Ajwibah Al-Maradiyah 1325. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu azza wa jalla lailatan nisfi min
bani ila samai dunya wa yaghfiru likulli nafsin illa insana fi qalbihi syahna'a au al-musyrika billah azza wa jal, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Syakban, kemudian mengampunkan setiap yang bernyawa kecuali orang yang ada di dalam hatinya permusuhan dan juga orang yang syirik. Imam Al-Bukhari mengatakan padanya nazar, yakni perlu diteliti, manakala Ibn Adi mengatakan sanadnya mungkar. Ini dilihat dalam Lisan Al-Mizan 5269. Seterusnya kita lihat daripada tarjih hukum hadis. Setelah melihat hadis-hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Syakban, telah berlaku perselisihan antara para ulama dalam menyatakan hukum berkenaan hadis ini. Sebahagian mereka mensahihkan hadis ini dan sebahagian lagi pula sebaliknya. Berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan tadi, ia menunjukkan akan sabitnya hadis-hadis yang menceritakan kelebihan malam nisfu Syakban, sehinggakan Ibnu Hibban mensahihkan satu riwayat daripada Muaz bin Jabal tanpa memerlukan sokongan daripada jalur yang lain. Oleh itu, untuk mengatakan bahawa hukum hadis ini sahih dengan kesemua jalur-jalur yang lain, dan ini menunjukkan bahawa hadis ini mempunyai asal. Walau bagaimanapun, kelebihan malam nisfu Syakban adalah sabit, namun amalan tertentu pada malam tersebut adalah tidak ada sama sekali, melainkan amalan yang bersifat umum, seperti memperbanyakkan zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan solat-solat sunat, berdoa, bersedekah dan banyak lagi. Antara ulama yang menyatakan sedemikian ialah Syu'aib al-Arnaud ketika mentahqiqkan ketika Sahih Ibn Hibban bahawa hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Syakban adalah sahih berdasarkan syawahid-syawahidnya, dan syawahid-syawahid ini saling menguatkan antara satu sama lain dalam bab ini, yakni kelebihan malam pertengahan di dalam bulan Syakban. Walaupun setiap jalur itu mempunyai perbincangan. Ini dilihat dalam Sahih Ibnu Hibban 12481. Fiqh hadis. Antara fiqh hadis yang boleh diambil dan difahami daripada hadis-hadis ini, terdapat hadis lain yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun pada setiap 1/3 malam. Namun, di dalam hadis ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun pada malam nisfu Syakban sepanjang malam, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas bermulanya terbenam matahari. Pada malam tersebut, kita dituntut untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dinafikan juga bahawa pada malam tersebut mempunyai kelebihan dan padanya terdapat keampunan serta penerimaan yang khusus bagi orang-orang yang memohon ampun dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan sesungguhnya berdoa padanya, iaitu pada malam nisfu Syakban, adalah mustajab. Di dalam hadis ini juga menunjukkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan pengampun, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara," yang bermaksud, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ini adalah daripada surah Nuh ayat yang ke-10.
seterusnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya melainkan dengan taubat. Ini adalah berdasarkan dengan firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Faman yusyrik billahi faqad iftara isma azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya, iaitu dengan sesuatu apapun, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Orang yang bermusuhan tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis fayufaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqala anziru hazaini hatta yastaliha inziru hazaini hatta yasaitaliha. Maka sesungguhnya maksudnya sesungguhnya pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis, maka diampunkan setiap hamba yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya saling bermusuhan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim 4652. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempunyai sifat dengki, dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka ini sehingga mereka meninggal sifat tersebut. Sifat dengki ini juga boleh digolongkan dalam golongan orang yang bermusuhan. Terdapat sebuah hadis yang melarang kita daripada sifat dengki ini, sebagaimana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang bermaksud, janganlah saling memarahi, saling mendengki, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-5612. Di samping itu juga, orang-orang yang membunuh diri tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana dosa membunuh diri termasuk di dalam dosa yang besar yang memerlukan seseorang itu bertaubat. Berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'a maubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasir wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawmazah wa qasful mahsanata al mu'minati
al-ghafilat, yang bermaksud jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat radhiyallahu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara yang tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri daripada peperangan dan menuduh wanita mukmin yang suci melakukan zina." Riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 2560. Pendapat ulama berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, doa mustajab adalah pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Al-Adha, malam Al-Fitri, malam awal bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Ini dipetik daripada Al-Um 1264. Ibnu Rajab radhiyallahu an mengatakan, berkaitan malam nisfu Sya'ban pada zaman dahulu, para tabi'in daripada penduduk Al-Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Bahul, Luqman bin Amir dan beberapa para tabi'in yang lain memuliakannya, yakni malam nisfu Sya'ban yang tersebut. Mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Ini boleh dilihat daripada Lataif Al-Ma'arif 247. Seterusnya, pendapat ulama berkaitan solat sunat al-raghaib. Solat al-raghaib adalah solat sunat yang dilakukan pada awal malam bulan Rajab sebanyak 12 rakaat, dan ia juga dilakukan pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Selain itu, solat ini dilakukan antara waktu maghrib dan isyak. Antara dalil yang digunakan bagi menyatakan akan kewujudan solat ini adalah dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ya Ali, man sola mi'ata raka'ata lailatan nisfu min Sya'ban, yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad 10 marrat illa qadallahu lahu kulla hajat." Yang bermaksud, wahai Ali, barang siapa yang solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia membaca setiap rakaat itu surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan setiap hajatnya. Hadis ini adalah palsu sebagaimana dihukum oleh Imam Al-Syaukani, Imam Ibnu Al-Jauzi dan ramai lagi dalam kalangan ahli al-hadis. Selain itu, Imam Ibnu Al-Qayyim juga menyatakan bahawa antara hadis-hadis palsu adalah hadis berkaitan solat pada malam nisfu Sya'ban. Ini dilihat daripada Al-Manar Al-Munif 98. Antara pendapat para ulama berkaitan solat sunat al-raghaib adalah telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, adapun solat sunat al-raghaib adalah seperti solat yang biasa pada malam nisfu Sya'ban. Dan kedua-dua solat ini, yakni solat pada awal malam dalam bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban, adalah bid'ah yang buruk dan dikeji. Hadis berkaitannya pula adalah palsu, maka ia dibenci kepada pelakunya sama ada bersendiri atau berjemaah. Ini dilihat daripada Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra 1216. Telah berkata Imam Al-Nawawi, solat yang dikenali dengan surah Al-Raghaib adalah solat yang dilakukan pada awal malam bulan Rajab sebanyak 12 rakaat antara waktu maghrib dan isyak, dan juga solat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Kedua-dua solat ini adalah bid'ah yang mungkar lagi buruk. Ini dilihat di dalam Al-Majmu' 3548. Baiklah, itu tadi adalah hadis-hadis yang palsu. Di sini dapatlah disimpulkan tentang amalan yang digalakkan pada malam nisfu Sya'ban.
Islam sebenarnya tidak meletakkan sesuatu amalan khusus yang mungkin boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah untuk diamalkan pada malam nisfu Syaban. Tetapi dalam masa yang sama, kita hendaklah mengambil peluang dengan kelebihan yang ada pada malam tersebut dengan beramal sebanyak-banyaknya, sama ada dengan membaca Al-Quran, solat sunat, berzikir dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, kesemua amalan ini tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah yang mesti dibuat dalam bentuk tuntutan, kerana kesemua amalan ini adalah bersifat umum. Oleh itu, sekali lagi dinyatakan bahawa tiada amalan khusus yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan malam nisfu Sya'ban. Kesimpulannya, kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah sabit berdasarkan hadis yang telah dinyatakan tadi di awal perbahasan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampunkan hamba-hambanya. Dalam masa yang sama, tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban melainkan amalan-amalan yang bersifat umum. Akhirnya, semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dalam melaksanakan ibadah serta memelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak mempunyai asal di dalam agama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.